إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله آل الكرام وأصحابه شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة صلى الله على الله توكل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wal qawlul haqqu an yuqal ar-riya'u talabul jah fala yakhlu imma an yakuna bil ibadat aw bi ghairiha. Fa in kana bi ghairil ibadat fa huwa كالطلب الحلال من المال فلا يحرم إلا أن يكون فيه تدليس فذلك محرم عليه سواء بالمال أو الجاه. Dan perkataan yang hak, yang sebenarnya bahawa dikata orang, mana dikatakan oleh Arifin bahawasanya hakikatul riya, hakikat syirik yang kecil ini, asyirkul asghar dipanggil ar-riya, iaitu menuntut kemegahan. Dalam kalbi insan itu ada perasaan ingin kemegahan, dimegahkan, dibesarkan, ya, diagungkan, diberikan perhatian dan sebagainya. Bermakna kalbi dia telah berpusing daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala kepada menghadap kepada makhluk. Sebab tu Rasulullah menyatakan, akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang, Nabi sebut benda yang paling aku takut, ya, kena atas umatku, iaitulah syirik yang kecil, wa huwa riya, iaitu talabul manzilah fil qalbin nas bil ibadah wa amalil khair. Mana menuntut manzilah, ya, menuntut manzilah, mana martabat pada segala hati manusia. Mana dia nak hati manusia tu beradab ke dia, dia nak hati manusia itu memuji-muji dia, memandang dia, memberikan penghargaan kepada dia dan sebagainya. Maka langit yang ketujuh ditolak amal ni. Penat dah dia naik tadi, langit pertama lepas 2, 3, 4, 5, 6, 7 sangkut, ya, apa yang ketujuh ialah riya. Amal tu ditolak balik. Tak kira apa bentuk amal besar macam mana sekalipun, semua ditolak balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mana benda ni besar, tuan-tuan. Jadi ada dalam kalbi dia tadi apa? Ada menuntut manzilah, talabul manzilah, menuntut akan kedudukan, kemegahan. Maka iaitu tiada sunyi daripada dua perkara, iaitu ada kalanya menuntut kemegahan dengan berbuat ibadah atau berbuat yang lain daripada ibadah. Mana kemegahan itu timbul dari dua sudut, sama ada sudut ibadat atau lain. Maka jika menuntut kemegahan dengan perbuatan yang lain daripada ibadah, misalnya seperti orang yang menuntut akan harta yang halal, maka itu tiada haram, melainkan bahawa ada ia dengan menipu atas manusia, itu tak dibenarkan. Maka adalah yang demikian itu dia panggil menipu, itu haram.
sama ada menuntut akan harta atau menuntut akan kemegahan. Itu satu. Kalau begitu, wala yang bagi antazunna annal jaha muharramun bil kulliyah fa innal qadra allazi yuhtaju li darurati ma'ishah qal qatil minal mal qal qalil minal mali yajuzu talabuhu lil hajah wa huwa al murad bi qawli Yusuf alaihi salam ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alimun fa idzan fil jahi summun wa tiryakun kama sabaka fil mal. Dan serianya bahawa jangan engkau sangka bahawa menuntut akan kemegahan itu haram dengan sekaliannya, secara kuliah tidak juga. Maka bahawasanya menuntut akan kemegahan yang sedikit sekadar hajat kepada kerana darurah, kena ada kesuntukan kehidupan itu, misal seperti menuntut akan harta yang sedikit yang sekadar hajat, iaitu harus menuntut akan dia kerana hajat juga. Dan iaitu yang dimaksudkan dengan perkataan Sayyidina Yusuf alaihi salam, jadikan olehmu akan daku atas memelihara perbendaraan yang di bumi Mesir. Ya, itu dia. Bahawasanya aku yang lebih mengetahui akan memeliharakannya, akan dia. Maka apabila engkau ketahui akan yang demikian itu, maka adalah di dalam menuntut akan kemegahan itu terkadang jadi racun dan terkadang jadi obat, seperti barang yang terdahulu di dalam orang yang menuntut harta. Ada kalanya jadi racun dan ada kalanya jadi obat. Jadi cari harta tujuan dia untuk bermegah, untuk melayankan nafsu dia, maka itu jadi racun. Kalau dicari harta dapat dunia, tujuan dia untuk disalurkan pada jalan Allah, sama ada dia mengambil manfaat untuk diri dia, untuk ibadat, keluarga dia, ataupun yang lebih masyarakat dan seterusnya, maka digunakan dengan niat yang baik. Itu tak apa. Ba'al umur bimaqasidihah, segala urusan bergantung dengan kasad dan niat, ya, selagi dia tidak bercanggah dengan syariat yang ditetapkan. Wa kama annal kasiratal mali yutghi wa yulhi an zikrillahi ta'ala, kadzalika kasratul jah fa in hasala laka kasratul jah min ghairi hirsin minka wa lam yushghilka an zikrillahi ta'ala fa yakunu isti'maluka lahu kasti'maluka Allah lil malil kasir bis sakha'i wal isar wan naf'i lil khalq fa hukmuhu hukmul malil kasir kama sabaq iz la yumkinu an yakuna jahun aw sa'a min jahil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam wa min jahil a'immah wal khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum, walakin yanbaghi an la yulhiyahu an zikrillahi ta'ala wa an la yahzana bizawalih. Arti dan seperti bahawasanya banyak harta itu membawa kepada maksiat, ya, sebab ahli maksiat kita tengok semua orang pakai miskin ke orang kaya-kaya, dia pergi pub, pergi kasino, dia apa tu, dia naik basikal dia,
mana ada kan. Semua menyalau-nyalau gitu kan. Maknanya tempat-tempat lubuk maksiat tu kalau kita tengok secara keseluruhan dia, semua orang yang tersilap menggunakan amanah harta kekayaan. Dia ada harta tapi dia guna tempat. Bermakna jarang-jarang kita lihat orang yang tidak ada harta nak pergi tempat tu, dan tak ada apa pun nak pergi. Dia pun tak ada modal. Jadi boleh kena harta banyak tadi, dia boleh sampai. Mana dia salah gunakan nikmat Allah Ta'ala. Ya, dia katakan membawa kata yutri wa yulhi an zikrillah. Dah banyak kata dia mula lalai. Dapat kalau dia memang niat di kalbi, batin hati dia ada perasaan nak mengumpul, habis. Confirm dia kena lalai. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Melalaikan kamu oleh semangat untuk membanyak-banyak. Sehingga mana dia sedar hatta zultumul maqabir, sehingga dia ziarah kubur. Hidung dia dah belagil yang lahat, baru dia perasan dia telah tertipu. Dia sepanjang umur dia yang patutnya mendatangkan manfaat besar di akhirat, tapi telah kecundang. Dia ditipu oleh nafsu. Demikian itu lebih banyak kemegahan seperti dia orang kejar ni, maka itulah membawa kepada maksiat dan melalaikan daripada zikrullah. Ya. Demikian lagi banyak kemegahan. Dicari kemegahan, pangkat. Ada setengah tu bertanding pula. Yang juta-juta habis wanita. Sebab apa dia tahu? Dia ada pangkat tu, yang juta dia buang pun tahu. Besok dia kau balik. Ya, tu perangai huduh mungkin. Dia akan jah kemegahan. Maka itu membawa kepada maksiatun, bawa pada maksiat. Dan melalaikan ia daripada zikrullah ta'ala. Melalaikan dia pada mengingati Tuhan. Jadi zikir ada dua. Satu zikir am, satu zikir khusus. Kalau zikir am, tiap-tiap benda yang membawa kita ingat kepada Allah. Majlis zikir, maklum, majlis ilmu, majlis ceramah, majlis apa yang boleh membawa kita kepada ingat Tuhan. Majlis zikir secara umum kata Imam An-Nawawi. Kalau zikir yang khusus ada lain lah. Memang lapas zikir digunakan. Dan lagi khusus dia ada memberi sanad, rantaian zikir sampai kepada baginda SAW. Maka jadilah hasil bagimu banyak kemegahan itu dengan tiada loba daripadamu, dan tiada membimbang ia akan dikau daripada zikrullah ta'ala. Maka adalah engkau mengamalkan bagi kemegahan itu seperti engkau mengamalkan bagi harta yang banyak dengan murah hati. Dia banyak, lebih banyak dia bersedekah, banyak dia infak pada jalan Tuhan, dan melebihkan bagi orang yang daripada diri, macam al-isar, dan memberi manfaat bagi makhluk. Maka hukum kemegahan itulah seperti hukum harta yang banyak. Dan kalau guna baik, baiklah. Kalau silap, habis. Jadi maknanya dia banyak tu dia kena jaga lagi berat. Tuan takut dia tergelincir. Seperti yang tersebut dahulu. Kerana tiada didapat kemegahan itu terlebih luas daripada kemegahan Anbiya. Tapi kalau tengok kemegahan terkenal, siapa boleh lawan Nabi dan Rasul? Paling besar Nabi kita Muhammad SAW. Belum lahir dah terkenal lah. Ya? Tapi bukan itu matlamat. Dan daripada kemegahan beberapa imam yang mujtahid, imam-imam mazhab itu. Dan daripada kemegahan Khulafa'ur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar dan lainnya, riwayat radhiyallahu. Tetapi sajanya bagi kemegahan itu jangan melalaikan akan dia daripada zikrullah ta'ala, dan jangan duka cita ia dengan dihilangkan daripadanya. Mana tanda dia tidak dipegang dengan urusan dunia tadi, bahawa dia selamat. Ada yang tak selamat. Yang selamat itu di antara dia, bahawanya dia tidak melupakan Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Zikrullah dan syariat dia jaga. Kemudian tanda dia, jangan dia duka cita dengan kehilangan. Padahal kalau luput aja, wah dia tak boleh tidur dan separuh gila dia, itu salah. Yang tu tak jadi tu. Itu makna kalau bila masih ditambat,
Dia kalau tak dapat pun tak ada hal bagi dia. Kalau ada, dia syukur banyak, dia guna jalan Tuhan. Kalau dia uji, dia reda. Sampai dia berusaha, maknanya qalbi dia tetap dengan Tuhan. Walhasil kita nakkan apa? Qalbi dia sentiasa dengan Allah dalam apa keadaan. Ya, dia senang, dia susah. Benda besar kali ialah zikrullah, mengingatkan hati kepada Ta'ala. Dan jangan juga cerita ia dengan dihilangkan daripadanya. Jadi jikalau hilang kemegahan, maka jangan susah daripada, ya, dia punya pangkat dah cabut, semua dah hilang, monyok tuan-tuan, itu tak betul. Kita bila ada jawatan, kita rasakan itu satu ujian besar kepada kita, ya, dengan sebab pangkat jawatan menyebabkan dia boleh mendapat redha Tuhan kalau dia guna betul. Kalau tak guna betul dengan sebab pangkat jawatan, dia terjun neraka jahanam. Ya, jadi maknanya benda tu dia kena kawal. Sebab tu ilmu adalah penting, dan lagi penting daripada itu ialah pertolongan daripada Allah SWT. Dan jangan juga cerita dengan kehilangan. Mana wujuduhu wa adamu mustawiyan. Ada dengan tak ada sama saja. Itu kata orang yang telah mantap makrifat dia dengan Tuhan. Kalau kita awal bulan, tengah bulan, akhir bulan sama saja, boleh. Alhamdulillah kalau boleh. Kalau awal bulan segar sebab kocik tepuk lain macam bunyi, ya. Ujung 20 bulan hari bulan tepuk dah bunyi siling. Kering-kering bunyi kan. Awal bulan 10,000, ujung bulan tinggal RM10. Tengok jalan slow je. Itu belum lepas lagi. Itu golongan masjunun, orang yang masih dipenjara, kalbi dia diikat dengan makhluk. Dia nak sama, dan wujuduhu adam mustawiyan. Ada dengan tak ada sama. Sebab yang dia jaga betul adalah kontak dia dengan Tuhan. Dengan harta benda ni ada tak ada pun tak ada hal lagi dia. Dia usaha pun ala kadar, bukan menjadi usaha macam mencari matlamat, tidak. Sebab tu satu awliya kata, aku tidak hairan orang yang di dalam kocik dia ni kosong kan. Kemudian dia pun seluk kocik dia. Dia pun terik, dia keluarkan 30,000 dia, 50,000. Aku tak heran dia. Tapi aku hairan orang dalam kocik dia ada angka sebanyak itu, 50,000. Tiba-tiba dia seluk kocik dia bocor. Gabu-gabu dia kempis, mana pergi duit tadi dah cecik kan. Apa dia kata? Alhamdulillah, tak ada rezeki, tak ada apa. Alhamdulillah. Itu aku heran. Kalau ada 1,000 seorang tak guna. Dia hilang RM50, 5 Tok Guru tunggu ustaz jumpa minta sembahyang hajat. Ya, belum RM50,000 kan. Ya, duit saya hilang lah, tuan-tuan sembahyang hajat kat mana kan. Kau main takut. Dia tak bangun tahajud, apa tak minta tolong sembahyang hajat. Ya, mana kehilangan dunia makhluk lebih kesan dalam kalbi dia. Sebab kesan tambatan. Dunia tertambat kan. Dia bekas dia punya kalbi kena tambat. Lainan orang yang telah lepas kalbi daripada ditambat oleh makhluk, maka bagi dia wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Ada dengan tak ada serupa. Ya, serupa di mana? Di kalbi dia. Ya, dia tidak merasa tersentak bila kehilangan, dan tidak merasa terkejut bila kedatangan. Lambat datang, wah dia macam rasa kan. Mata bulat tegak je. Ya, tak ada mening kepala macam orang apa, kemurungan. Itu menandakan dia lagi masih masdunun bi alamil mulki. Dia dipenjara dalam alam mulki lagi kan. Tapi kalau rohani dia sudah intikal, dia tarik ke alamil malakut wal jabarut, alam ghaib, alam ma'rifat dengan Tuhan. Tak ada masalah. Ada dengan tak ada serupa. Ya. Maka nak dapat benda tu kena latih zikir dengan banyak. Tanamkan dalam kalbi kita. Jangan, kalau boleh jangan ada ruang kosong. Penuh fitkan betul kita dengan dia. Ya. Dia kalau nak masuk nur tak boleh, itu tendang balik tadi. Bila dah penuh dengan dia, insya-Allah yang lain zulmah tak boleh masuk. Tapi kalau penuh dengan zulmah, nur nak masuk pula tak boleh. Dia nak datang, nur datang, Tuhan nak cempak. Tiba-tiba kalbu dia apa? Mahsuwan bin suwaril asad. Penuh dengan makhluk. Partahalat min haitsun nazar, ditarik balik. Tak ada ruang dia nak masuk. Penuh hubul dunia, hubul mal, hubul ma'asi. Kasih dunia, kasih harta, kasih maksiat, macam-macam. Maka Tuhan tarik balik lah.
maka rugi besar itu, ya. Sebab itu disuruh kita bersahabat tambat kalbi dengan Tuhan dan keluarkan pandangan makhluk daripada kalbi. Jasad kita tak apa dengan orang, jaga syariat je lah. Ada pun dalam jangan kan. Dalam tempat besar tu, ya, tempat yang besar nilaian dia, ya, bukan sembarangan tempat untuk dia berkhulwah dengan Tuhannya, untuk dia infirad dengan Tuhannya, untuk dia al-uns dengan Tuhannya. Itu semua kalbi tu. Ya, kalau kita tak jaga, hantu ni masuk, macam ni masuk. Akhirnya sayang. Hakikat insan yang layak teraki naik ke atas di sisi Allah, tiba-tiba tak dijaga, dia berlumur dengan, ya, kekotoran yang berlumur. Dia berlumur dengan kekotoran melongkang dan ni kotor. Tu. Nabi kata ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Ad-dunya jifah, dunia ibarat bangkai. Wa tullabuha kilab, yang mengejar dia adalah anjing-anjing maknawi. Allah. Betul sahabat, Nabi tanya dia, apa yang kamu makan? Dia kata, kami makan, dia kata apa? Al-lahm wal laban. Saya makan hari susu dan daging ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu apa jadi makanan kamu tu? Ya, Rasulullah tadi makan yang kau minum laban, susu dengan daging tadi jadi apa? Dia kata Rasul lebih mengetahui. Pandai dia jawab tak? Ini sahabat jawab beradab. Dia kata jadi tai, dia tak ada. Ya, dia tak sebut lapas tu depan Rasulullah SAW. Dia kata Rasul lebih mengetahui. Maka Rasul mengatakan bahawasanya umpama dunia tu lebih hina dari barang yang keluar dari perut anak Adam. Perut anak Adam kalau tai kan, busuk kan, dunia yang kau kejar tu lebih busuk daripada itu. Sekiranya dunia tu tidak diejas untuk jalan Allah Ta'ala. Kalau kita ambil dunia dengan nafsu, guna dengan nafsu, tenggelam dengan nafsu habis. Dunia tu lebih teruk daripada tai yang keluar dari perut. Tak ada kuasa apa. Kadang lebih dahsyat dia melalaikan kita, menjahanamkan program kita dengan Allah Ta'ala. Jadi babas habis. Ya, itu dia. Jadi kita punya pandangan ukuran mutabik lah. Dia ada mutabakah tak? Selari tak dengan Rasulullah? Takut Rasulullah ajar kita pandang begini, kita pandang lain. Rasulullah besar ke benda tu, kita tak nampak besar. Rasulullah kecil ke benda tu, kita nampak besar. Ada silap. Dia nak saghir ma saghar Allah, kabir ma kabbar Allah. Kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah, besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah. Baru tepat jalan dia, baru jalan dia akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Ya, itu dia. Lepas tu dalam Quran dan hadis-hadis sahih tak ada satu ayat pun yang menunjuk kepada kita lebih dunia hebat dari itu. Ya, jadi kita fahamlah bahawa dunia tu tidak ada nilaian di sisi Tuhan. Kalau ada nilai dunia di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, bukan 12. Nah, saya orang kafir tu mampus dia kehausan dan kelaparan. Tuhan tak bagi setitik air pun. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma sakal kafira jur'ata ma'in. Kalau adalah harga dunia seluruhnya daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, harga dia hanya sebelah sayap nyamuk, bukan 12 sebelah. Masakal kafira jur'ata ma'in. Nah, saya Allah Ta'ala takkan beri si kafir itu seteguk air pun. Ya, sebab apa? Li'annal kafiru aduullah. Orang kafir ini seteru Tuhan. Ya, Tuhan suruh wahid, tauhidkan dia. Dia pergi apa? Tasyrik, menyekutukan Tuhan. Ya, dia sekutukan Tuhan. Dan tidak ada jenayah paling besar bila dia menyekutukan Allah Ta'ala. Ya, bahawasanya menyekutukan inna syirk la zulmun azim. Menyekutukan Tuhan ialah zalim paling besar. Ya, dia cabar ketuhanan Tuhan. Ya, Allah Ta'ala ialah Tuhan sebenarnya. Dia kata tidak, patung dia disembah. Dia membodohkan diri dia sendiri. Dia pahatnya batu, dia ukirnya kayu, dia disembah.
Maka golongan ini golongan yang menentang Allah Ta'ala sehebat-hebat dari segi ketuhanan. Maka Allah Ta'ala cop dia, inna syarrad dawa, sesungguhnya binatang yang paling jahat, paling hina, yang merangkak di atas muka bumi, siapa dia? Allazina kafaru, orang yang kafir. Bapak kafir dan kena Tuhan yang sembah berada tu, dia punya taraf lebih hina daripada binatang tu. Quran sebut dan saya sebut. Syarrad dawab, sejahat-jahat binatang yang merangkak di atas muka bumi. Alladzina kafaru, ialah orang yang kufur. Dengan itulah title dia, tak ada apa besarnya. Tiba-tiba oleh kerana orang Islam, nur dia dah kurang, akhirnya dia pandang dengan pandangan madiyah benda. Orang kafir buat benda, dia mula akhirnya agama dia dijual oleh Intan. Dia jadi seksa, kita tengok. Sebab apa? Dia telah terminum racun duniawi macam ni. Jaga dia, bahaya betul. Allah. Kemudian fa'ala hazal khuruj ila an-nas bi siyabil hasanah riya'an walakin laisa biharamin iz laisa bil ibadah. Situ Maka atas perkataan yang disebut itu, bahawa keluar kepada manusia dengan memakai kain yang baik, kain yang elok, itu riak, tetapi tidak haram, kerana demikian itu bukan riak dengan ibadah. Elok buang perasaan tu lah, tapi dia tak masuk dalam riak ibadat. Dan ada dalil yang menunjukkan atas demikian itu. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada an yakhruja ila ashabih kana yanzuru fi jawfil ma'i wa yusawwi imamatahu wa sya'rah. Faqalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, ataf'alu zalika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal na'am, inna Allah yuhibbul 'abd iza tazayyana li ikhwanihi iza kharaja alaihim. Rawahu Ibn Ali bil Kamil. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkendak ia sallallahu alaihi wasallam keluar kepada sahabat, bila sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada isim zahir, nama betul, atau isim dhamir, dia kembali dhamir itu kepada Nabi, maka hendaklah kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah ia sallallahu alaihi wasallam melihat dalam pasu air dengan maksud bercermin. Rasulullah SAW menggunakan cermin di air ni. Tengok dalam air, tengok apakah sekepan apa tu kan. Kita ada cermin, jadi maknanya tidak menyalahi dan memperbaiki ia akan serbannya. Rasulullah tengok cermin selain jahat serban ni kan. Mana supaya kemas dan rambutnya. Maka berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bagi Nabi SAW, adakah engkau berbuat akan yang demikian itu ya Rasulullah SAW? Maka sabdanya, bahkan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kasih akan hambanya apabila ia berperhiasan bagi saudara, apabila ia keluar kepada mereka itu. Mana datang dengan pakaian yang kemas, tak ada masalah, Tuhan kasih gitu. Jadi kita buat kerana mendapat kasih sayang Tuhan. Jangan takabur besar diri terjaga sikit-sikit dia lagi. Kalau ada takabur je, aku lagi hebat, besar dia tu habis, tu rosak. Dan lagi kata Imam Razin Nam, kana iza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibadatan li'annahu kana ma'muran bi da'watil khalq walau saqata an a'yunihim la fasada zalik. Bahkan fiqh kita luas ni. Satu keadaan apa? Al-umur bimaqasidiha.
seluruh urusan kita bergantung dengan qasad niat. Itu dia. Kalau qasad dia cantik, jadilah. Nampak dunia pun jadi cantik bila dia qasad untuk cari keridaan Tuhan. Ya. Tapi kalau dia tak pandai jaga ibadat, nampak cantik tapi qasad dia lari ke makhluk, habis rosak. Ya, orang yang cerdik dia menjaga qasad dia dengan Allah dalam dua keadaan. Ya, taat, kerja agama ataupun yang lain, semua lillahi ta'ala. Bahkan adalah berperhiasan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jadi ibadat kerana bahawasanya adalah ia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyeru akan segala makhluk masuk ke dalam agama Islam. Itu dia. Ya, berislam itu agama yang cantik sekali. Dan jikalau tiada berperhiasan seperti yang demikian itu, saya gugur haibatnya dan kebesarannya daripada mata manusia, dan yang demikian membawa kepada binasa agama. Sayyidina Muawiyah ketika diutus menjadi gubernur di Syria, di Syam, zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang sekarang ni, lorong dilalu, saya tak tahu yang dilalu. Dan satu ketika dia buat peninjauan, dia buat spot check, dia pakai kain selai selepang itu Sayyidina Umar. Dia pantau kawasan jajahan sampai ke kawasan Syam, tengok dia tengok satu, ya, maknanya bala tentera macam bala tentera besar atau angkatan besar. Dia tengok dekat-dekat ada macam raja seorang hebat pakaian dia. Tiba-tiba tengok Muawiyah, oh ni kerja kau. Aku suruh kau jaga Syam, wah kau jalan macam raja besar ni, kata. Dia pun follow Sayyidina Muawiyah sampai ke tempat, ya, yang dia berhenti. Sayyidina Umar bertanya, kenapa kau buat keadaan begini? Sayyidina Muawiyah berkata, ya Amirul Mukminin, di sekeliling kota Syam ni banyak orang-orang kafir yang hebat-hebat. Kalau sekiranya aku pakai buruk-buruk, memang dia pandang Islam dia kecil. Aku terpaksa tunjukkan gah supaya dia rasa gerun dengan Islam. Betul. Kau punya istiad tu betul, bagus sekali. Itu kan. Jadi tu yang dibuat tadi apa? Supaya orang Islam gerun tengok kita. Ini orang Islam kena beli dan kena timbang. Ya, dia boleh timbang, dia tahu nak berapa kilo dia bagi habis terus. Habis bumi orang Islam boleh gadai. Ya, pemimpin tak ada maruah. Ya, habis tanah air tak nak jaga. Ya, tengok sikit-sikit dia minta. Lama orang Melayu takut kat darat dah habis, laut pun terlingkup. Lama dia duduk atas pokok je. Tengok lah. Dahsyat sekarang. Sebab tu maknanya kita kena tunjukkan at-takabbur alal mutakabbirin sadaqatun. Kita membesarkan diri di atas orang yang takabur, itu dapat pahala sedekah. Orang kafir itu takabur, dia sombong dengan Allah, dia tak nak sujud kepada Tuhan. Kita tunjuk keras dengan dia. Ya, izzatil alal azillatil alal mu'minin, izzatil alal kafirin. Bertoleransi, berlemah lembut sesama mukmin dan tegas dengan orang kafir. Itu sifat orang beriman. Kalau dia orang Islam, dia orang pakwal, dia orang kafir lentuk, itu munafik nama dia. Yang ni banyak kena beli kan. Bawa 2 karung habis tu. Nak 3 karung, 4 karung dia bagi habis semua. Jadi macam orang bodoh pun tak kerti menilai dia. Inilah benda bergantung kepada apa? Maqasid urusan. Ya. Al-umur bi maqasidiha. Jadi orang kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, ya. Dia buat tadi ialah qasad dia untuk menunjukkan gah Islam atau tak apa. Sebab tu kita boleh pergi haji, dia ada ramal. Tu ramal. Lagi-lagi anak. Sejarah dia bila masuk tu, orang musuh Islam ada, dia tengok Islam gagah. Dia masuk tawaf lebih. Tu dia ngap sekali kan. Ya, kena ada. Tunjuk dengan orang kafir, tunjuk kuat tu. Ya. Jangan terbalik dengan Islam pula dia kambing garang. Orang kafir lentuk kepala. Itu bukan sifat mukmin yang sebenar. Habis tu. Pasal Muawiyah dahsyat kan. Kaya, hebat. Tapi dalam sejarah ada dia orang komen macam-macam. Dia orang tak
Masuk kadang-kadang sejarah buku tulisan kita pun dulu kata 6 boleh kan ada komen. Jangan komen lawan tu. Ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku semua seperti bintang di langit. Ya. Terus seorang daripada muhaddisin ulama besar Syekh Abdullah Al-Mubarak, wali besar kan dia. Dia kata Sayyidina Muawiyah punya debu kuda dia nak banding aku, tahu dia. Sebab dia sahabat Rasulullah SAW, bukan calang orang. Hari-hari menatap wajah Rasulullah SAW. Kita dapat mimpi sekali pun seronok kan? Dapat mimpi Rasulullah rasa sedap dah. Dia hari-hari kan? Nur dia terlampau kuat kan? Itu sahabat, bukan calang-calang orang. Jangan komen lah kan? Jadi Syiah dia kapikan sahabat, buat itu kita go. Kemudian satu fasal menyatakan darajatul riya'i, penyakit yang sangat dibimbangi orang Rasulullah SAW. Dia ada beberapa martabat. Ketahui bahawasanya bersalah-salahan rukun untuk riak. Tak ada pun rukun riak itu 3 perkara. Mana benda yang menjadikan dia tadi riak. Yang pertama qasdur riak. Qasad dia itu memang untuk riak atau habis. Yang kedua sesuatu yang diriakkan dengan dia. Benda yang diriak tu apa? Dan ketiga sesuatu yang diriakkan kerananya. Apa dia? Ini rukun yang pertama. Ada pun yang pertama, maka qasad akan riak itu ialah 4 darajat. Tengok dah dia pecah. Ni kata ahlillah di kalangan arifina billah. Ya, riak dia pecah satu-satu. Yang pertama pula dia pecah lagi tentang ni. 4 darajat. Pertama, bahawa ia berbuat ibadat dengan semata-mata qasad riak. Memang dia tujuan ni nak tunjuk ke orang. Sebab kalbi dia belum dapat menghadap Allah Ta'ala dengan tepat. Kalau kalbi insan dia dapat tepat tawajuh pada Tuhan, takkan dia berpaling kepada makhluk. Ya, zat yang maha sempurna tuan-tuan. Kalau dah kenal, mana nak paling ke makhluk, tak ada harga. Ya. Orang dah kenal tuanku, tentulah dia nak pergi jumpa sultan, nak pergi layan jaga apa tuan-tuan. Sultan ni pun dah banyak projek dia dapat kan, kalau gitulah dunia gitu. Jadi mana jumpa yang atas. Sebab tu bila dia dapat masuk lain makrifat dengan Tuhan, habis tamam, dia takkan pusing. Sekarang masalah dia tak masuk, ini jadi pusing. Akhirnya dia buat ibadat, disuruh ambil perhatian supaya orang besarkan dia, sanjung, angkat dia dan sebagainya. Ya, akan pahala tadi. Seperti ia berbuat sembahyang di hadapan manusia, dan jikalau bersunyi ia sendiri nasihat, ia tidak berbuat sembahyang. Kalau ada orang yang tak sembahyang, ada orang kau gaji ni sembahyang. Ya. Dan terkadang sembahyang dapat manusia dengan tiada ada air sembahyang. Tengok tu. Ada orang kata tahu aku tak ada sembahyang gitu kan, tu sembahyang tu berat tu no. Dan seperti ia memberi sedekah kerana takut dicela oleh orang. Nama je kaya, takut kau ni nak bagi sedekah, betul ambil gambar tengok. Belum berapa minit dah sampai tu dunia di beril ni. Samsung jaga tadi. Ni bahaya. Dan tiada ia mengkasat akan pahala. Dan kalau sunyi daripada demikian itu, nasihat tiada ia memberi sedekah. Mana kalau orang pun tak tahu tak jelek, kita bagi kan. Maka adalah martabat ini sangat jahat, daripada sangat jahat darajat riak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membatalkan akan pahala ibadah. Kosong sebenarnya. Sebab riak ni Rasulullah letakkan taraf dia apa? Syirik yang kecil. Ya, syirik sifat dia apa? Ibtal, membatalkan. Syirik besar dibatalkan akidah, kekal neraka wal a'yazubillah. Kalau syirik kecil ni akidah ditawatal. Riak akidah ditawatal. Tapi yang batal adalah sawabul amal, pahala amal habis. Sebab dibuat tadi bukan kerana dia lagi. Dan satu lagi syirik paling halus, asyirkul khafi nama dia. Ni kalau bersihkan, tuan-tuan duduk taraf-taraf lain para awliya lain. Ya, iaitu ru'yatun nafs, memandang diri. Buang tu. Kita berjalan jangan rasa kita, rasa dia. Bila dapat buang tu, insya-Allah dia akan dapat kecantikan makrifat dengan Allah. Kalau masih ada lagi, dia membatalkan sidqut tawajjuh, kejujuran kalbi menghadap Tuhan tu, nurut tawajuh dia tak dapat. Apalagi nurul muwajjahah tu lagi tinggi. Dia tak dapat apabila dia menghadap kepada Muhammad. Sebab tu kena buang. Atau peranan zikir dia tembak. Supaya apa? Terserlah kebesaran dan azamatillah.
Iaitu rahsia kita zikir. Sebab dia kena faham dan kena fokus. Bila terserlah dia kebesaran Tuhan, yang lain akan habis, terbakar. Ya. Berzikir tu ada nur wan nar. Az-zik lahun nur wan nar. Zikir tu mempunyai nur, kalbi dia akan terang. Dan nar, dia punya api. Seolah api, dia membakar akan segala kelalaian, dibakar. Itu maksud ini. Az-zik lahun nur wan nar. Dia ada nur dan ada nar. Sebab tu kan zikir kadang terasa panas, zikir kena kat dada tu dibakar. Jadi maknanya dia membakar segala karat-karat dalam tu. Itu peranan zikir. Jadi bila dia bakar, sampah-sampah tu dah bersih, ya, cahaya pula terang, Masya Allah. Cepat dia dapat menghadap Allah SWT dengan tepat. Dan bila dapat keseronokan dengan Tuhan, maka tidak akan berpaling lagi hati dia pada makhluk. Confirm dia tak akan paling dengan, ya, dia tak akan berpaling. Berpaling mana belum tepat. Selagi dia berpaling belum tepat. Ya, dia menghadap zat yang maha mulia kan. Macam mana dia nak berpaling? Nabi Yusuf pun orang tengok terkerat tangan Nabi, pingsan pun ada. Itu belum tengok Rasulullah SAW. Ya, walau bagaimana Rasul paling mulia pun dia tetap makhluk lagi. Macam mana nak banding dengan Tuhan? Dia tajalli dengan Tuhan memang lenyap terus. Sebab tu obat paling besar segalanya, buka pintu tajalli tu, kita ketuk. Zikir banyak bagi sampai tu buka. Itu buka dah habis semua habis. Ya. Tapi kadang-kadang orang tukang ubat dia guna nar, dia tembak zikir bakau benda tu, bakau saka punya macam. Ya, panas tu. Ya. Ada tukang ubat tu juta ada zikir ni. Dia kasat, dia pegang tu, dia makrifat gitu. Pum. Oh, melawang kawan. Tu kita tak naklah benda-benda macam tu. Ya, Tuhan begitu hak dia, kita nak dengan dia terus. Bernikmat dengan dia, bermesra, berlazat dengan dia. Baru betul. Ya, dapat dia dapat segala-galanya. Yang kedua, bahawa berbuat ibadat dengan kasat riak, dan ada pada dalamnya kasat pada dicampur. Yang tadi tak ada dalam kepala, dia betul-betul menghadap makhluk, dia habis terus. Tetapi sangat naif. Akhirat tu sikit dia ada, bukan tak ada. Sekira-kira jikalau ia sendiri dalam khalwah, dalam seorang saya tiada ia berbuat ibadat. Dan mutabat yang kedua ini hampir dengan mutabat yang pertama, sikit-sikit dia kurang. Kena kasat riak di sini lebih banyak daripada kasat ibadat. Kasat riak lebih banyak. Maka membatalkan kasat riak akan ibadat habis. Maka itu menghilangkan pahala juga, akan pahalanya lagi dimurkai akan dia oleh Allah Ta'ala seperti martabat yang pertama. Dua. Yang ketiga martabat dia apa? Adalah dia berbuat ibadat dengan kasat riak dan kasat pahala bersamaan. 50-50 kan? Ya, nisfu 50. Sekira-kira jikalau ketiadaan salah satu daripada keduanya, saya tiada, jadi ia berbuat ibadat. Tu. Maka ada martabat yang ketiga ini, bahawa kasat riak itu membatalkan kasat pahala. 50 tu tolak 50 habis juga. Ya, atau kasat pahalanya menghapuskan kejahatan kasat riaknya itu. Maka itulah dia dapat pahala dan tiada dapat menghapuskan kejahatan. Mana ketiga ni kosong ni. Tiga peringkat ni. Dan menyatakan Imam Al-Ghazali akan martabat yang ketiga. Dia kata bahawa qauluhu ta'ala fil hadisil qudsi, ana aghnal aghniya ani syirk, yadullu ala annahu la yaqbaluhu wa la yusibuhu alaihi, wa amma an yu'aqibahu alaihi fa fihi nazarun wal aghlabu wal ilmu inda Allah ta'ala annahu la yakhlu anil ism wal iqab. Dan firman Allah Ta'ala adalah hadis kursi, lapas dari Nabi, makna dari Allah, itu hadis kursi. Kalau lapas dan makna dari Nabi itu hadis biasa. Ya. Kalau makna lapas dan makna dari Allah itu Al-Quran. Aku terlebih kaya daripada orang kaya. Kaya sebenar apa tuan? Tidak memerlu, tidak berhajat, tidak terikat, tidak bersandar dengan sesiapa. Itu kaya. Sebab sifat ini tidak ada melainkan pada Allah ya. Makhluk semua berhajat, makhluk semua terikat, makhluk semua bersandar pada Ta'ala.
Ya, itu dia. Sifat ni tak ada melainkan kepada Ta'ala je. Dia tidak berhajat. Itu kaya betul. Walau dia jutawan sekalipun, dia berhajat tak ada. Makhluk ni wajat tak? Berhajat, lapar dia ajak makan, sakit dia ajak berubat. Dia berhajat kepada Allah SWT. Lah dengan dia jalan sekali terus. Kan? Itu maknanya masih bergantung, memerlukan. Itu bukan sifat Tuhan. Ya, sebab tu Tuhan di Ahad Tunggal Ta'ala yang sifat ni. Jadi aku terlebih kaya daripada orang yang kaya, daripada disekutukan dengan berbuat ibadat. Mana Allah Ta'ala lepas kaya daripada syirik. Jangan buat ibadat dengan sifat yang tersebut. Syirik itulah riak. Yadullu ala annahu la yakmaluhu wa la yashbihu alaihi. Menunjuk yang atas bahawasanya tiada menerima Allah Ta'ala akan ibadat yang riak pada martabat yang ketiga, dan tiada ia memberi pahala atasnya. Dan adalah menyeksa akal orang yang pada martabat yang ketiga kita, maka dalamnya itu nazar. Mana pada seksa itu ada perbahasan yang terlebih ghalib pada pandanganku, kata Imam Ghazali, dan ilmu itu pada Allah Ta'ala lah, bahawasanya tiada sunyi daripada dosa dan seksa. Sebab itu umum dia Tuhan tak bagi kita pusingkan niat kita, melainkan terus kepada hadrat Tuhan. Habis itu. Kemudian satu lagi rukun darajat yang keempat, dia buat ibadat tetapi kasat ibadat itu lebih daripada kasat riak. Dia kasat ibadat tu lebih 70 ke, riak tu masuk sikit-sikit 40%, 30%, tak sampai separuh. Seperti berbuat dengan kasat pahala. Jadi kalau tiada dilihat oleh seorang akan dia sekalipun, tetap dia buat ibadat tu. Ya, saya tidak ditinggalkan ibadat tu. Tetapi jikalau dilihat orang akan dia, nasib bertambah rajin ni kan. Oh, kalau orang dulu lagi tegik, lagi laju dia tegik tasbih. Tadi slow je, tengok orang tu, macam nak putus saja tasbih. Ya. Dia khalifah besar. Kalau di tempat kita punya markas besar mana, di mana? Babus Salam tadi. Kalau naik makam khalifah, tasbih tak boleh pegang. Di sana lah ya, di sana tak boleh pegang. Kalau tengok mana khalifah kanan semua, tasbih tak ada. Dia main dalam ni. Dia duduk diam. Kita ingat dia tidur. Dia murakabah. Kita bukan main utuh pegang kat. Dekat sini dia bunyi, dalam kepala kita. Ya, tak apalah pakai no comment, pakailah, tak ada masalah. Cuma nak tahu kedudukan di Babus Salam macam tu ni. Di Babus Salam tempat Syekh Wahab Rokan radhiyallahu anhu. Yang mana khalifah atas tu, kan, dia tak pegang pun tasbih. Dia main dalam, dia tasbih dalam jalan, dan dia tenung, dia kalbi jalan, dia kena tenung sir jalan. Ya, dia tenung dia bergerak kan. Kita puas nenung tak jalan gitu. Doa benar tak kuat. Allah Karim. Pegang tasbih no comment. Ya. Kalau tanya Imam Junaid, kenapa kau dah setinggi martabat kau tinggi? Saya Abu Yazid, kenapa pegang tasbih lagi? Dia kata dengan alat ini aku sebab sampai ke Tuhan, maka macam aku nak buang ni. Ya, dengan sebab tasbih ini aku sampai ke Tuhan, macam mana aku nak buang? Tu cara dia. Sebab dia kata kembali pada kaedah al-umur bi maqasidiha. Ya, semua tu qasad dengan qasad. Ya. Kalau pergi sana ni, yang mana tak pegang kan? Yang tak pegang tu hebat-hebat pun. Tetapi jikalau dilihat oleh seorang akan dia nasaya bertambah rajin. Tu. Orang tengok, oh lagi ni macam. Kalau tak ada orang buat ke, tapi kuyunya mata. Ya, tersengah kita dalam hikam Abi Madian Slim Sani. Seorang tu rumah dia di dalam kampung, bilik dia tu tepi tu orang kampung lalu. Bilik tu kat kampung kan, jalan orang betul kat bilik dia. Di satu hari dia baca Quran. Bila dia baca Quran, biasalah, bila dia dengar orang lalu je sebelah tu, wah, dia tukar giar kan. Dia buat lagu macam-macam masuk, tarik suara lebih sikit kan. Masuk dah masuk tu. Iblis syaitan dah masuk. Kejap lagi habis dia baca Quran tu, dia terlelap. Di antara peringatan. Mana dia orang hebat juga tu. Ya. Orang datang jumpa dia, tunjukkan dia hadiah. Ini pahala yang kau baca tadi. Tiba dekat satu tu kosong, tak ada. Dia pun tanya kosong, lepas tu ujung tu ada balik. Yang kosong pasal apa dia? Kosong masa orang lalu dia. Masa orang lalu tadi kosong. Maknanya yang kau lalu kau tukar giar. Kalbi kau ada menghadap pada orang.
berjalan tasawuf serendah-rendah dia pun tuan-tuan, ada dalam kalbi kita satu switch besar. Apa dia? Aku tidak minat dikenal. Kita kena letak tu. Ya, kita kena letak kita minat tidak dikenal orang. Ya, kita tak minat orang kenal tu. Itu satu keadaan besar. Kalau kita tak, kita suka dia kenal glamour, jangan harap dia berbau jalan makrifat. Makrifat am dapatlah, sekadar akidah dapatlah. Nak manis dengan tuan tak dapat. Sebab racun tuan tu yang masuk dalam menghadap di kalbi pada habis. Kita nak menghadap ke tuan, itu kita bawa ke orang habislah. Rosak yang jelek. Para awliya tak ada hal dia. Istiwa uzzami wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia. Orang puji dia pun tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa, orang menghadap dia pun tak rasa apa, orang belakang dia pun tak rasa apa. Sebab qulubuhum ma'allah la ma'al khalaik. Hati dia dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Ya, orang bila hati sangkut dengan makhluk, bala paling besar. Orang lari dia pening kepala. Orang tak hormat dia pening kepala. Orang tak pandang dia pening kepala. Itu orang membodohkan diri sendiri. Ya, nak selamatkan diri kita, lepaskan. Alik galbab billah. Tambat hati kamu dengan habis. Ya, kita tak ada masuk. Orang nak puji tak ada, tak masuk dalam kepala kita. Ya, itu jalan bersih yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Ghazali, fa'arju alla yahbita zalikal qadar amaluhu bal tasihu ibadatuhu wa siyabuhu alaiha wa yu'aqab ala qasdihi arya'u au yunqasu min sawabih. Maka yang aku harap bahawa tiada membatalkan oleh riak sekadar yang demikian itu akan pahala amal. Riak tu sikit aja, harap-harap lah ya, macam tu maknanya. Tapi yang lebih ikhtiat, kalau jangan ada sikit pun. Tetapi sah ibadat itu, harap itu. Dan diberi pahala atasnya, dan diseksa akan dia atas kadar kasar riak. Yang riak, seksa riak lah. Yang pahala ni agak-agak tak batal. Itu harap-harap. Kalau dia pukul habis pun habis lah. Yang selamat, jangan ada, buang. Dia datang, dia kata pum. Datang, dia tembak. Kalau Tuan Syekh Faiz, dia kata benar-benar kita tembak dengan tahlil maksus. Ya, dalam kalbi kita terlintas nak riak je, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin anda masyiullah, kasat pun tembak air. Ya, kasatkan nur zikir, tembak akan khatir yang lintas tadi. Dia lintas-lintas akan sak tertembak pun, biar dia habis terus. Ya, tuan-tuan cara kepada awliya ya. Tetapi sah ibadatnya itu ya. Dan diberi pahala kadar ibadat, siksa kadar riak yang sikit tadi tu. Atau harap-harap itu sekadar riak dia, ataupun dikurangkan pahala sekadar daripada riak. Siksa tak kena, tapi persen riak tu maknanya tolak, sampuang, tolak dengan pada ibadat. Itu setengah pendapat harap-harap, kata Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali guna perkataan Pak Arju, aku harap. Mana bukan benda satu hukum confirm kan. Tapi tak sedap lah bagi kita. Tapi kita harapkan dapat jugalah. Tapi lebih selamat kita terus jangan ada ya, benteras sehabis-habis ya. Tapi riak ni bila dia peringkat hajiz, dia tak berdosa lagi tuan. Lintasan kita tengah buat, sap dia datang, jangan pakai. Dia datang sap, dia tendang dia buat. Tu sebab kena bandar silat. Ya, silat rohani panggil. Dia datang kita ispat dia buat. Dia nak lekap, dia istighfar dia buat, tendang balik. Ya. Tu kalau dia jangan dia lekap itu, kita pakai seronok habis pum betul. Kalau dia dekat-dekat dia datang sap, tendang balik. Dia nak masuk, kita tendang balik tuan. Habis dah tu. Kena rukun yang keduanya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu sayyidina wa fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina alhamdulillah. Subhanakallah. Ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la